Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang menonton, terutamanya kepada staf Manmatic, selamat Hari Raya kot. Sempat lagi nak ucap. Kita puasa sebulan, kita raya sebulan. Kuliah hari ini dianjurkan oleh syarikat Manmatic Sdn Berhad. Kita masih lagi membahaskan kitab 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Sebelum tu, kalau ada sebarang komen tentang masalah dengan suara ke ataupun video ke, boleh tulis di bahagian komen lah untuk kita baiki mana yang kurang. Kemudian jika ada soalan nanti ketika bacaan kitab ni yang terlintas di fikiran, boleh tulis di bahagian komen ataupun boleh WhatsApp kepada Ustaz Fahmi ataupun Mujahid. Nanti diorang forward lah pada saya, insyaAllah, kalau soalannya privasi, kan. Boleh. Jadi kita guna kitab ni. Kalau ada siapa yang inginkan kitab 40 hadis akhlak mulia ni, boleh tempah pada Ustaz Fahmi lah, ataupun pada Mujahid, untuk staf Manmatic. Kita dalam hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah bagi tahu jelas. Alhamdulillah. Kita dalam hadis yang kelima, tajuknya berbakti kepada ibu bapa. Berbakti kepada ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina muttasilan ila sahibil muallif Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf man adraka abawaihi 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilil jannah. Masya-Allah. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kotor hidung seseorang dengan berlumuran tanah. Itu kiasan. Kiasan dalam bahasa Arab maksudnya hina seseorang tu. Kemudian menjadi hina lagi dan menjadi hina lagi. Maksudnya 3 kali hina Nabi sebut. Raghima anf, summa raghima anf, summa raghima anf. Hina menjadi hina menjadi hina. Hina atas hina lah. Maksudnya ini satu kutukan yang buruk sebab Nabi sebut macam ni sampai 3 kali penghinaan. Apa benda yang buruk sangat ni? Nabi sebut di sini, man adraka abawah, bagi seseorang yang sempat menemui salah seorang daripada ibu bapanya atau kedua-duanya ketika mereka sudah tua. Maksudnya bagi orang yang masih lagi mempunyai ibu bapa dan ibu bapanya ketika itu berusia tua. Apa disebut? Indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilil jannah. Lalu dia tidak berbuat bakti kepada mereka.
Lalu dia tidak berbuat bakti kepada mereka. Yang akan melayakkannya menjadi penghuni syurga. Maksudnya menjadi hina seseorang, lalu menjadi hina di atas kehinaan dan hina di atas kehinaan, 3 kali hina bagi seseorang di sini maksudnya anak lah, yang sempat menemui salah seorang daripada ibu bapanya atau kedua-duanya. Maksud masih hidup ibu bapa tu, dan anak tu masih lagi memiliki ibu bapanya di usia tua, lalu dia tidak berkhidmat, berbuat bakti kepada kedua mereka atau salah seorang daripada mereka, yang menyebabkan akhirnya dia tidak layak untuk menjadi penghuni syurga. Maksudnya tidak dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Dalam ni maksud hadis ni, dan besar maknanya tu. Ini pun satu ancaman daripada Nabi SAW terhadap seseorang supaya beringat untuk berkhidmat kepada ibu bapanya. Daripada hadis ini secara umumnya kata Syekh, untuk memperingatkan kepada anak-anak, berkhidmatlah kepada ibu bapa. Berkhidmatlah kepada ibu bapa. Apa alasannya berkhidmat kepada ibu bapa? Kerana ibu bapa boleh menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam syurga. Itu saja kuncinya. Hadis ni kuncinya apa? Berkhidmatlah kepada ibu bapa, kerana ibu bapa boleh menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam syurga. Khidmat dia kepada ibu bapa tu ganjarannya adalah syurga. Maka siapa yang memiliki ibu bapa tapi tidak mengambil kesempatan berkhidmat kepada ibu bapa, maka sebenarnya dia sedang mensia-siakan laluannya untuk ke syurga. Kita dah sebut sebelum ni bahawasanya tiada manusia yang bercita-cita untuk ke neraka. Kita dah sebut dah tu pada pengajian sebelum ni. Tak ada manusia yang bercita-cita untuk ke neraka, sebab di neraka tu yang ada hanyalah kesakitan dan siksaan. Maka siksaan, kesakitan, kalau di dunia saja yang ringan itu kita tak mampu tempuh, maka di akhirat lebih-lebih lagi kita tak bersedia untuk mencubanya. Maka usahakanlah apa saja yang kita boleh lakukan ketika hidup di dunia, agar di akhirat nanti sudah ada jaminan untuk kita ke syurga. Itu yang pertama. Maka minda seseorang yang hidup di dunia ni, mindanya lah apa yang boleh saya buat untuk selamat di hari akhirat. Itu bermula pada lahirnya. Daripada lahir, sepatutnya parent dia tanam dalam kepala anak dia, apa yang boleh engkau buat untuk kau selamat di akhirat. Maksudnya parent tanam dalam minda anak, apa yang boleh menyebabkan selamatnya engkau di akhirat. Engkau hidup bukan untuk dunia, tapi engkau hidup untuk akhirat. Itu ditanam sejak awal, agar dia membesar memikirkan tentang akhiratnya lebih berbanding dunianya. Bukan dia tak boleh fikir pasal dunia. Boleh fikir pasal dunia. Tapi fikir pasal dunia tidak patut melangkaui berat, ambil berat terhadap akhirat. Jadi membesar dengan minda itu. Ihsan dan latif lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah bentangkan jalan-jalan keselamatan di akhirat tu. Itu maha pengasihnya Allah. Setelah dibagi tahu sakitnya neraka, indahnya syurga, Allah Ta'ala bentangkan jalan. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu khabar gembira kepada siapa-siapa yang ingin ke syurga, ini jalan dia. Maksudnya orang tidak bercita-cita sekadar bercita-cita, tapi dibentangkan, ada laluan, diberikan cara ni. Dia boleh bercita-cita dan dia boleh dapat apa yang dia cita-citakan. Itu akhirat. Masya Allah. Dunia, kalau kita bercita-cita tak semesti kita dapat. Sebab itu memang dah ditetapkan oleh Allah SWT. Aturan Allah SWT tu tidak akan berubah tentang takdir dunia. Akhirat ni masih harapannya lebih besar daripada cita-cita dunia. Apa yang kita impikan di akhirat, kita boleh dapat sebab laluannya telah tersedia. Laluan sudah ada. Boleh. Kemudian daripada jalan-jalan untuk ke syurga yang diimpikan oleh seseorang itu, yang ditanam sejak kecil tu, lalu dia membesar dengan impian agar dia ke syurga tu, banyak laluannya, dan antara laluannya adalah berkhidmat kepada ibu bapa. Maksudnya, berkhidmat kepada ibu bapa ni jalan menuju syurga. Itu dia kena faham gitu.
Berkhidmat kepada ibu bapa ni adalah jalan menuju ke syurga. Maksudnya bagi seseorang yang tidak mampu melakukan amal-amal yang lain, dia ada satu jalan yang boleh dia buat, yakni berkhidmat kepada ibu bapanya agar dia dimasukkan ke syurga. Maksudnya, mungkin ada orang tak mampu nak bangun qiyamul lail, tak tidur malam 20 rakaat, 30 rakaat, atau mungkin ada orang tak mampu nak khatam Quran sehari, 2 hari, seminggu, atau orang tak mampu nak puasa tiap-tiap hari, Isnin, Khamis pun susah. Tapi ada satu jalan yang mungkin tidak susah bagi dia untuk lakukan, yakni berkhidmat kepada ibu bapa. Yang mana orang yang berkhidmat kepada ibu bapa tu, Allah Ta'ala balas dengan syurga. Maka hadis ni satu bonus, sebab berkhidmat pada ibu bapa tu bukan sekadar perintah tapi emosi. Tidak ada anak yang tidak mahu berkhidmat pada ibu bapa. Memang Allah letakkan dalam fitrah manusia ni, setiap anak ada rasa berkhidmat kepada ibu bapa. Jadi bila dia berkhidmat kepada ibu bapa dia, itu sebenarnya jalan yang dipermudahkan dia untuk ke syurga. Maka dia ketika tu dia melihat ibu bapanya adalah peluang untuk dia dapat syurga. Maka dia akan menghargai ibu bapanya. Dia menghargai syurga dan dia menghargai jalan ke syurga, dan ibu bapanya adalah jalan dia ke syurga, maka dia akan menghargai ibu bapanya kerana ibu bapanya boleh jadi sebab dia masuk ke syurga. Faham tak saya pusing-pusing tu? Jadi ibu bapa ni sepatutnya besar di mata anak-anak. Dan sepatutnya anak-anak perlu kreatif dalam berkhidmat kepada ibu bapa. Mungkin dia tak mampu khidmat kepada ibu bapa dengan harta, tapi dia tetap nak berkhidmat kepada ibu bapa sebab ibu bapa ni kunci dia ke syurga. Maka khidmatnya mungkin melalui tenaga. Mungkin tenaganya juga tidak banyak, tapi dia tetap masih mahu berkhidmat kepada ibu bapa. Maka dia boleh berkhidmat melalui doa-doa dia kepada ibu bapa, kesejahteraan ibu bapanya. Banyak ruang-ruang berkhidmat kepada ibu bapa. Istimewa jalannya mudah. Dalam Al-Quran tu disebutkan banyak ayat yang Allah Ta'ala apitkan antara tauhid kepada Allah dan khidmat kepada ibu bapa tu datang seiring. Dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kamu semua kepada Allah. Sembahlah Allah dan jangan kamu syirikkan dia dengan apa-apa. Tauhid. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan lakukanlah kebaikan kepada kedua ibu bapa kamu. Dia apit tu. Kan dia apit tu. Tauhid kepada Allah dan lakukanlah kebaikan kepada ibu bapa. Itu dia apit. Maksudnya mulianya ibu bapa ni, kedudukan kedua ibu bapa, kedudukan kedua ibu bapa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mulianya ibu bapa ni kerana diangkat darjatnya oleh Allah Ta'ala. Maksudnya bukan mulia ibu bapa tu kerana mulianya dia tu secara tak ada asas. Mulianya ibu bapa tu secara kemuliaan tu kerana diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala darjat kedua ibu bapa tu. Maka kalau orang merendahkan darjat kedua ibu bapa, sebenarnya dia sedang merendahkan darjat yang Allah Ta'ala bagi kepada ibu bapa. Sebab tu hukum derhaka kepada ibu bapa tu hukuman berat, di antara dosa besar, kerana dia menafikan apa yang Allah Ta'ala iktiraf. Maka tak layak seorang manusia merendahkan kedua bapanya setelah mana Allah Ta'ala mengangkat darjat kedua ibu bapanya. Boleh. Dalam ada ayat Nabi sebut kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah ila uquq alwalidain. Semua dosa itu Allah Ta'ala tangguh atas kehendak dia. Bila dia nak balas, sama ada di dunia atau di hari akhirat, ditangguh. Ikut Allah lah Allah Ta'ala nak balas bila. Kecuali derhaka kepada ibu bapa. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu akan mempercepatkan azab ataupun ujian siksaan kepada orang yang melakukan derhaka kepada ibu bapanya
fil hayati qabla mamat, di dunia lagi sebelum mati. Maksudnya dibayar cash. Kalau dunia saja sudah mendapat hukuman kerana derhaka kepada ibu bapa, takut-takut di akhirat dapat lanjutan daripada hukuman tersebut. Wal'ayazubillah. Sebab tu Nabi ingatkan dalam hadis yang kita baca ni, hadis Imam Sayyidina Abu Hurairah ni, bahawa satu kerugian, kehinaan bagi orang yang ada ibu bapa tapi dia tidak berkhidmat kepada ibu bapanya. Maksudnya dia sedang tutup pintu jalan dia ke syurga. Kalau dia derhaka pula kepada ibu bapanya, sebenarnya dia sedang menempah jalan menuju ke neraka. Wal'ayazubillah. Apa kata Syekh Fahmi Zamzam hafizallahu taala, Syekh kata berbakti kepada ibu bapa adalah di antara perkara yang sangat dituntut di dalam agama. Maksudnya perbuatan khidmat ibu bapa ni satu kemuliaan. Agama yang angkat. Bukan norma kehidupan manusia tu. Bukan sekadar fitrah, memang diangkat kerana agama yang memuliakan. Kemudian Allah Ta'ala meletakkannya di tempat kedua setelah kita beribadah kepadanya. Maksudnya Allah Ta'ala mengangkat darjat amalan berkhidmat kepada ibu bapa setelah tauhid. Macam ayat yang kita baca tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ni ayat lain pula dan surah Al-Isra, katanya firman Allah, dan Allah Ta'ala telah memberikan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada dia. Ini tauhid. Dan hendaklah kamu berbuat bakti kepada kedua ibu bapa kamu. Ini amal ketaatan. Maksudnya, di antara bukti kita tauhid kepada Allah adalah kita mempersembahkan tauhid itu dengan tubuh ni, amal tubuh ni. Apa cara kita mempersembahkan tauhid dengan amal tubuh? Dengan berkhidmat kepada ibu bapa. Maksudnya, orang yang sedang berkhidmat kepada ibu bapa, mentaati perintah ibu bapanya dalam hal ketaatan kepada Allah, sebenarnya dia sedang melakukan salah satu perintah daripada Allah SWT, 2 kali kebaikan. 2 kali kebaikan. Maksud 2 kali kebaikan, 2 kali ganjaran. 2 kali ganjaran maksudnya besarlah kelebihan yang akan dia dapat di hari akhirat. Maka tidak rugi berkhidmat kepada ibu bapa. Banyak ayat ada ke sini? Kata Syekh, oleh kerana itu berbakti kepada ibu bapa sudah menjadi suatu perkara yang sangat lumrah dalam masyarakat Islam dan telah difaham oleh semua lapisan masyarakat Islam dan oleh lapisan masyarakat yang masih belum kehilangan nilai kemanusiaan yang murni. Jadi dalam perenggan ni Syekh sebut Islam ini memuliakan fitrah. Jadi dalam norma kehidupan sebagai manusia tak perlu agama untuk menghormati ibu bapa. Tak perlu agama. Tapi nak menunjukkan pentingnya menghormati ibu bapa, Islam mengangkat darjat berkhidmat kepada ibu bapa. Maksud memang penting. 2 kali. Memang fitrah kita nak berkhidmat kepada ibu bapa dan agama tunjukkan cara berkhidmat kepada ibu bapa. Jadi berkhidmat kepada ibu bapa ni satu amalan yang penting. Kemudian oleh kerana itu berbakti, kita semua maklum bahawa kedua ibu bapa telah banyak bersusah payah dalam memelihara anak. Rasanya tidak dapat dibilangkan banyak mana kesusahan yang telah mereka korbankan dalam memelihara anak. Di samping sangat banyak pula yang telah dibelanjakan untuk keperluan anak. Maka adalah sangat wajar seorang anak mengenang jasa baik orang tuanya. Apakah lagi di saat mereka berada dalam usia yang sangat tua, yang lemah segala-galanya, di mana mereka sangat mengharapkan bantuan orang lain. Ini dalam perenggan ni Syekh ingatkan kepada kita tentang apa serendah-rendah alasan kita untuk berkhidmat kepada ibu bapa. Serendah-rendah alasan kita berkhidmat kepada ibu bapa adalah ibu bapa telah berkhidmat kepada kita terlebih dahulu. Sebelum kita pandai berbuat apa-apa, mereka lah yang melakukan untuk kita segala-galanya. Sebelum pandai makan, mereka lah yang suap kita makan. Sebelum kita pandai buang air, mereka lah yang suci najis kita. Sebelum kita pandai pakai baju, mereka lah yang pakaikan kita. Sebelum kita pandai berbelanja, mereka lah yang tolong susun kehidupan kita. Jadi, setelah kita ada kekuatan dewasa, kita membalasnya terhadap kebaikan mereka. Itu sekurang-kurangnya alasan kita berkhidmat kepada ibu bapa. Kalau tidak ada mereka, tidak ada kita.
kita ada di dunia ni sebabnya mereka. Maka mereka telah melakukan kebaikan tidak dapat kita balas. Itu kata ulama, jasa parent tu besar mana pun jasa kita, kebaikan yang kita berikan kepada mereka, kita akan dapat balas. Sebab satu-satunya kebaikan mereka kepada kita yang tidak dapat ditandingi adalah kita ni ada sebab dia. Dia tu menjadi punca kita ini ada. Sampai bila-bila tak dapat balas. Sampai bila-bila pun tak dapat balas. Maka kalau tak dapat balas, bukan kita tak payah balas langsung. Kita balaslah semampu-mampu yang kita mungkin. Yang kita boleh lakukan. Sebab tu dalam berkhidmat kepada ibu bapa tidak ada had, tidak ada paling maksimum. Sebab yang paling maksimum tu tidak maksimum lagi. Sebab mereka telah melakukan yang paling maksimum untuk kita. Mereka boleh saja lepas dia lahirkan kita tu, dia boleh buang saja kalau dia tak nak kita kan. Tapi dia besarkan kita dengan penuh kasih sayang, dengan segala keperluan, maka di situ sudah cukup. Kebaikannya tak mampu dibalas. Andai pun kalau dia mereka membesarkan kita tanpa memenuhi keperluan kita, itu tidak menafikan kebaikan mereka, yakni menjadi punca adanya kita. Tetap juga kena balas. Sebab tu kalaupun seorang anak Muslim menjadi Muslim daripada bukan Islam, peluk agama Islam, parentnya masih lagi dalam keadaan bukan Islam, tetap juga dituntut khidmat kepada ibu bapa. Kerana alasan tadilah parent menjadi sebab adanya anak. Di antara cara kita menghargai Tuhan, menghargai kebaikan Tuhan adalah kita menghargai kebaikan manusia. Allah Ta'ala pilih ibu bapa kita tu sebagai ibu bapa kita. Jadi ibu bapa kita tu jadi punca adanya kita. Jadi maksudnya Allah Ta'ala pilih kebaikan yang kita dapat daripada kedua-duanya. Maka cara kita menzahirkan kebaikan Allah yang telah melahirkan kita ke dunia ini, beri peluang kita hidup, adalah dengan kita mempersembahkan kebaikan kepada orang yang menjadi punca adanya kita. Jadi ibu bapa kita. Jadi berkhidmat pada ibu bapa itu adalah sebagai daripada mempersembahkan syukur kepada Allah. Kalaupun ibu bapa kita itu bukan daripada kalangan orang yang baik, tetap juga kita membalas kebaikan itu. Membalas kebaikan Allah itu dengan berkhidmat kepada mereka. Akhirnya, kita berkhidmat kepada manusia bukanlah kerana manusia, tapi kerana menunaikan perintah-perintah Allah. Anak merajuk dengan parent. Ialah manusia kan ada emosi. Kalau ada emosi, tentulah kadang-kadang ada terguris. Tapi terguris tu janganlah lama-lama. Jangan lama-lama. Kerana terguris lama-lama tu tak bawa apa-apa faedah pun. Ramai orang yang sakit hati dengan orang lain, akhirnya orang lain tersenyum gembira, dia masih lagi sedih. Itu tak sepatutnya. Kalau anak merajuk dengan parent pun, tak patut lama-lama juga. Kerana parent tu dah bagi banyak pada anak tu. Maka anak tu patut merajuk sikit-sikit je lah. Seburuk-buruk tindakan ayah itu pun, itu masih lagi baik. Masih lagi baik. Kerana kadang-kadang ayah yang buruk boleh jadi guru yang baik. Mengajar kita apa yang tak patut kita buat. Sebab kita menghargai mereka. Kerana makhluk ini adalah jalan kita mempersembahkan kehambaan kita kepada Allah. Boleh. Kemudian, kalau ketika mereka muda pun kita telah balas jasa mereka, apatah lagi ketika mereka berusia. Maka lebih-lebih lagi perhatian kita kepada mereka. Tak sepatutnya lah bila parent makin tua, makin kita rasa terganggu. Rasa terganggu sehingga kita mengabaikan mereka. Tak sepatutnya. Kerana ketika itu mereka perlukan kita. Waktu kita kecil, kita tak cakap pun kita perlukan mereka. Tapi mereka tahu kita perlukan mereka. Ibu bapa tu waktu kita kecil, ibu bapa tahu kita ni perlukan mereka. Maka mereka jaga kita dengan penuh kasih sayang, belas, kasih, letih-letih pun jaga. Jadi ketika mereka perlukan kita di usia tua, maka tak patutlah kita menafikan mereka. Berkhidmatlah sebaik mungkin. Banyak kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang berkhidmat kepada ibu bapa. Yang mana berkhidmat kepada ibu bapa tu, ganjaran dunianya saja itu cita-cita manusia seluruhnya. Faham tak saya? Ganjaran berkhidmat kepada ibu bapa tu adalah ganjaran yang dicita-citakan oleh seluruh manusia seluruhnya. Apa ganjaran dia? Allah Ta'ala beritahu, Nabi beritahu, man sarrahu ayyamudda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu
fi rizqihi falyubarru walidayhi wal yasil rahimahu. Wal yasil rahimahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin digembirakan, maksudnya barang siapa yang ingin digembirakan, maksudnya digembirakan dengan cita-cita dia, an yamudda lahu fi umrihi, untuk dipanjangkan usianya. Mana ada manusia yang tak gembira kalau panjang usia? Manusia gembira kalau panjang umur, setiap hari orang minta kan. Tengok ada orang mati kan, ya Allah panjangkan umur aku kan, bukan minta kita. Jadi setiap manusia bercita-cita untuk panjang umur. Kemudian wa yuzadu lahu fi rizqihi, dan diminta agar bergembira agar ditambah rezekinya. Itu pun cita-cita manusia seluruhnya, muslim ke kafir ke, ada yang bercita-cita sebahagian besarnya untuk bertambah rezekinya, walaupun dah ada banyak nak tambah lagi. Kan manusia tu macam tu. Yang tak cukup tu bukan harta, tapi rasa kaya tu. Kan? Jadi dah ada banyak pun nak banyak lagi. Jadi Allah Ta'ala, Nabi bagi tahu, ada dua perkara yang kalau dapat bergembira manusia ni, panjang umur, banyak rezeki. So, kerana kedua-duanya ada kebaikan yang banyak. Siapa nak dua-dua ni? Maka kata Nabi SAW, falyubarru walidayhi, maka berkhidmatlah kepada kedua ibu bapanya. Berbuatlah baik kepada kedua ibu bapanya. Maksudnya Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada orang yang berkhidmat kepada ibu bapa dengan ganjaran yang dicita-citakan oleh seluruh manusia, panjang umur dan kaya. Subhanallah, dibanyakkan rezeki. Maka tak patut rasa rugi dengan khidmat pada ibu bapa. Kerana dia dapat ganjaran dunia yang dia sangat cita-citakan. Yang dia sangat cita-citakan. Boleh? Subhanallah. Kalaupun khidmatnya kepada ibu bapa untuk dunia tu, itu masih lagi baik. Masih lagi baik kerana apa yang dilakukan itu satu kebaikan. Ibaratnya macam orang kaya bersedekah dalam keadaan riak. Yang buruk tu riak tu, tapi perbuatan memberi tu masih lagi baik kerana ramai orang dapat manfaat. Ramai orang dapat manfaat daripada pemberian dia tu. Macam tu jugalah kepada anak. Walaupun letih, merungut berkhidmat pada ibu bapa, masih lagi baik kerana ibu bapa dapat kebaikan daripada anak tersebut, dan dia pun dapat kebaikan juga daripada perbuatannya itu. Boleh? Jadi sebab tu saya pernah dengar dulu ada kursus bisnes. Dalam satu slot kursus bisnes tu, dia kata, siapa nak kaya? Siapa nak kaya? Jadi semua angkat tangan lah. Semua kawan semangat pergi kuliah bisnes. Nak kaya, bila nak kaya, semangatlah. Jadi orang tu kata apa? Mentor tu cakap, nanti balik cium kaki ibu. Nanti balik cium kaki ibu. Atau ada orang tanya, kenapa nak kena cium kaki ibu? Kerana cium kaki ibu tu sebab kita kaya. Itu kefahaman yang salah lah. Maksudnya kita ni nak kaya, kita akan kita akan jadikan semua yang ada sekeliling kita tu sebab untuk kita kaya. Itu pemikiran yang kurang baik lah. Itu selfish. Macam mana kita gunakan ibu bapa yang paling kita sayang untuk kepentingan diri kita? Tak sepatutnya lah. Tapi dia percaya bahawa kaya itu boleh datang dengan sebab khidmat pada ibu bapa. Memang terbukti. Asbab dunia kaya kerana khidmat pada ibu bapa tu terbukti banyak. Kalau kita kaji kehidupan manusia ni, kita akan dengar banyak cerita orang yang kaya sebab khidmat jaga ibu bapa ketika berusia. Walaupun jaganya santai-santai saja atau tak bersungguh-sungguh, kaya dia. Kerana janji Nabi lah, Nabi janji dapat dia orang tu. Tapi tak sepatutnya lah. Kerana kita berkhidmat pada ibu bapa kita untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa lagi yang Allah Ta'ala bagi orang yang berkhidmat pada ibu bapa? Ridallahu fi ridal walidain. Itu Nabi bagi tahu. Ringkas saja. Orang yang khidmat pada ibu bapa, siapa yang ibu bapa redha kepada dia, maka Allah redha kepada dia. Kerana redha Allah kepada seseorang ada pada redha ibu bapa kepada seseorang. Apa lagi yang kita nak di akhirat? Kata ulama, di akhirat tu kan ada syurga dan neraka. Yang masuk ke syurga tu kerana redha Allah. Bukan kerana amal. Kerana redha Allah. Jadi siapa yang nak masuk ke dalam syurga, maka dapatkan redha Allah di akhirat tu.
Macam mana dapat redha Allah di akhirat? Usahakanlah di dunia dengan apa saja perintah ketaatan, melakukan perintah ketaatan. Termasuklah dalam melakukan perintah ketaatan itulah taat kepada ibu bapa. Nabi bagi kunci dah. Siapa taat ibu bapa, maka dapat redha ibu bapa. Siapa dapat redha ibu bapa, maka Allah Ta'ala akan bagi redha kepada dia. Hadis ni pun nak mengingatkan kepada ibu bapa juga. Janganlah susah-susahkan anak dalam berkhidmat. Kita yang pernah ibu bapa, yang pernah jadi anak, tahu susahnya khidmat kepada ibu bapa. Apatah lagi kalau ibu bapa tu banyak sangat dia punya kriteria, syarat-syarat kehidupan. Wah, susah nak entertain ibu bapa kan. Jadi setelah kita menjadi ibu bapa, kita tahu susahnya nak jadi anak. Sebab nak khidmat pada ibu bapa tu susah. Anak yang jadi ibu bapa patut faham keadaan anak. Maka dia meringankan anak tersebut. Dengan permintaan-permintaan yang janganlah tak masuk akal pula kan. Mak nak rumah daripada pemata belian tu dah tak masuk akal lah. Itu menyusahkan. Kalau kau tak buat benda ni, kau memang dahaka lah. Itu berat sangat. Memang tak mampu. Kita waktu jadi anak pun tak mampu buat kalau mak kita minta. Tiba-tiba kita minta anak kita yang pelik-pelik. Mak kalau boleh nak kau kahwin dengan anak permaisuri dengan anak raja. Oh, kita pun tak dapat, takkan nak suruh anak kita. Dan jangan minta perkara-perkara yang menyebabkan anak kita tu berada di jurang border kederhakaan. Sebab tu ibu bapa yang bijak jadi ibu bapa ketika dia bijak menjadi anak. Jadi pendidikan keluarga tu turun-temurun lah. Anak yang berjaya tu kerana ibu bapa yang berjaya tu kerana dia pernah jadi anak yang berjaya. Jadi dia tahu bagaimana untuk berkhidmat. Macam bos lah kan. Bos yang berjaya tu kerana tahu bagaimana bekerja. Bos yang pandai membangun syarikat tu kan, kalau dalam kursus bisnes tu kata jadi kuli dulu, nanti dah jadi kuli tahu macam mana nak jadi bos sebab dah tahu buat kerja kan. Maksudnya orang yang berada di atas tu dia pandai buat kerja kerana dulu dia pandai buat kerja waktu jadi pekerja. Ibu apa begitu? Ibu apa yang pandai mengurus anak-anak tu kerana dulu dia faham bagaimana tugas seorang anak, memahami perasaan seorang anak. Maka redha Allah fi redha walidain ni kunci kepada anak dan kunci kepada parent. Dalam lanjutan hadis tu Nabi beritahu wasahtullah fi sakhtil walidain. Murkanya Allah dalam murkanya ibu bapa. Maksudnya kalau ibu bapa murka kepada anak, maka Allah Ta'ala murka kepada anak tersebut. Maka hati-hati. Mustahil orang yang sayang kepada seseorang, dia nak orang yang dia sayang tu terkena dengan segala hukuman atau keburukan. Mustahil. Kalau dia berharap orang yang dia sayang tu terkena keburukan, itu tak sayang. Itu gila namanya. Saya sayang awak, tapi saya rasa macam cerita Melayu tu lah kan. Sayang tapi nak dikelar-kelar kan. Itu gila. Orang sayang, dia akan hias, dia akan letak di tempat yang tinggi yang tak mungkin kena habuk kalau sayang perkara. Kalau sayang anak begitulah. Takkan mahu anak tu terkena dengan keburukan. Itu bukti sayang. Dan tak ada yang paling buruk melainkan kemurkaan Allah. Subhanallah. Di akhirat tu kemurkaan Allah mengatasi segala macam keburukan yang lain. Sebab kalau terkena kemurkaan Allah, maka tidak ada lagi jalan selamat. Wa'alaiyazubillah. Moga Allah Ta'ala jadikan kita ni ibu bapa yang sentiasa merahmati anak-anak, berbelas kasih kepada anak-anak dan supaya Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala jadikan kita anak-anak yang berkhidmat kepada ibu bapa. Boleh. Jadi ibu bapa ni kena pandang anak dia adalah rahmat. Dalam hubungan kekeluargaan kata ulama, dalam hubungan kekeluargaan kata para ulama, setiap ahli keluarga tu kena pandang mereka tu adalah sebab orang lain ke syurga dan sebab dia ke syurga. Faham tak saya? Maksudnya ibu bapa kalau dia pandang anak dia pandang anak dia adalah sebab dia ke syurga dan dia nak dia jadi sebab anak dia ke syurga. Anak pula kalau pandang parent, dia pandang parent itu adalah jalan dia ke syurga dan dia nak diri dia jadi sebab parent dia ke syurga. Dia saling bantu-bantu tu dalam kekeluargaan. Bila mana anak memandang bila mana parent memandang anak sebagai jalan ke syurga, maksudnya
Kalau dia jaga anak ni elok-elok, dia bagi kasih sayang, bagi pendidikan agama, jadikan anak dia orang soleh, anak dia akan jadi saksi kebaikan di akhirat. Ya Allah, saya kat dunia dulu dah laksana tanggungjawab melahirkan seorang orang soleh. Lalu anak dia pun kata, ya Allah, betul saya saksi ibu bapa saya ni didik saya dengan baik, tanggungjawab bagi saya didikan agama, saya saksi mereka baik, ya Allah. Itu satu. Kemudian dan dia nak juga diri dia, ibu bapa ni jadi sebab kepada anak dia ke syurga. Jadi kalau anak dia ada mengguriskan hati dia, dia tak nak merajuk lama-lama. Sebab kalau dia merajuk lama-lama, tergurisnya dia lama tu akan bawa kepada kemurkaan Allah. Jadi dia tak nak anak dia terkena kemurkaan Allah. Jadi ya Allah, saya maafkan anak saya supaya dia boleh ke syurga. Oh, itu saling bantu-bantulah. Anak pun begitu. Dia nampak, melihat ibu bapa dia adalah jalan dia ke syurga. Maka dia khidmat kepada ibu bapa dengan sepenuh jiwa. Sebagaimana yang dia nakkan rahmat kepada Allah, sebesar itulah khidmat dia kepada ibu bapa. Jadi apa yang ibu bapa dia cuba tak minta pun dia bagi, sebab ibu bapa adalah jalan dia ke syurga. Dan dia nak juga ibu bapa dia jadi sebab ibu bapa dia ke syurga. Kan kita dah belajar dah sebut sebelum ni ada hadis Nabi beritahu, barang siapa yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, Allah Ta'ala akan panggil parent dia di syurga. Akan masukkan parent dia di syurga. Akan panggil parent dia syurga, lalu dipakaikan parent tu dengan mahkota syurga, pakaian syurga. Subhanallah tu. Maksudnya anak punya kebaikan, parent dapat pahala. Anak punya kebaikan, parent dapat pahala. Ini luar biasa tu. Maksudnya anak ni kalau dia bijak, dia nak parent dia masuk syurga, dia buat kebaikan banyak. Sebab tu dia patut bagi sedekah atas nama ayah dia, atas nama mak dia. Dia wakafkan Quran, wakafkan tapak masjid ke apa ke atas nama mak dengan ayah dia. Itu kebaikan dia untuk ayah dengan ibunya. Lain tak stabil lah. Macam mana nak buat? Ke yang lain-lain pun sama juga, lain tak stabil, tolong beritahu. Boleh. Jadi kita khidmat pada ibu bapa kita dengan sepenuh jiwa. Kemudian Nabi beritahu last apa ni? 40 minit. Nabi beritahu juga salah satu kesan kebaikan daripada khidmat kepada ibu bapa, Nabi kata tabarru abaakum tabarrakum abnaukum wa'ifu ta'ifu nisaukum. Nabi sebut buatlah baik kepada ibu bapa kamu, maka nanti anak-anak kamu akan buat kebaikan kepada kamu. Maksudnya ada hubungan kita kepada ibu bapa mempengaruhi hubungan anak kepada kita nanti. Yelah, macam kita sebut tadilah, kalau kita pandai berkhidmat pada ibu bapa, sebenarnya kita pandailah mendidik anak-anak nanti. Sebab kita tahu apa yang kita perlu buat sebagai anak. Jadi waktu kita dah jadi ibu bapa, kita boleh susun pendidikan supaya anak jadi macam kita dulu, kan? Kita dulu kalau cakap dengan ibu bapa, cakap lembut-lembut. Jadi bila kita ada anak, kita didik anak kita dengan cakap lembut-lembut. Sebab kita pandai jadi anak, jadi kita pandai jadi parent. Nanti anak tu besar, khidmat pula pada kita. Tapi kalau waktu kita jadi anak, kita tak pandai berkhidmat pada ibu bapa, takut-takut waktu kita ada anak, kita tak pandai didik anak kita untuk khidmat pada kita. Waktu kita jadi anak, kita cakap dengan ibu bapa, kita cakap jerit-jerit. Mak, jerit-jerit kan. Nanti bila kita ada anak, kita cakap dengan anak kita sambil jerit-jerit juga. In the end, anak kita pun cakap dengan kita sambil jerit-jerit. Jadi anak kita yang cakap jerit-jerit tu puncanya daripada kita yang cakap jerit-jerit dengan dia, kerana kita dah biasa cakap jerit-jerit dengan parent kita. Kalau dengan parent pun kita tak pandai cakap perlahan-lahan, cakap dengan elok-elok, dengan anak-anak yang merendah tu, yang kecil tu, takkan kita boleh cakap elok pula. Kan? Itu maksudnya ada kesan bagaimana muamalah kita kepada ibu bapa, ada kesan nanti dalam muamalah kita kepada anak-anak keluarga kita. Dan Nabi berkata, wa'ifu, dan jadilah kamu seorang yang pemaaf. Jadi seorang yang pemaaf. Kerana nanti isteri-isteri kamu akan memaafkan kamu. Maksudnya dalam hadis ni, hujung ni Nabi kata, maafkanlah kesalahan, kekurangan isteri kamu. Kalau kamu jadi pemaaf terhadap kesalahan dan kekurangan isteri kamu, nanti isteri kamu akan memaafkan kamu. Maksudnya dalam hadis ni Nabi beritahu,
Bagaimana tindak balas muamalah isteri itu bergantung bagaimana tindak balas muamalah suami. Maksudnya suamilah yang bentuk karakter isteri itu di rumah. Jangan kata awak ni buruk kerana perangai awak buruk sejak dulu. Tak. Kalau dia di rumah dah kahwin, buruk perangai dia tu sebab kita ada bagi pengaruh. Contohnya kita cakap dengan isteri, cakap garang-garang. Nanti isteri pun ada peluang juga untuk cakap garang-garang kita. Kita dengan isteri selalu ungkit-ungkit, nanti isteri dengan kita pun selalu ungkit. Kadang-kadang kita tak mengungkit pun dia mengungkit kan. Tapi kalau kita biasa mengungkit dia, dia akan ungkit kita lah. Biasalah tu. Biasa tu. Jadi Nabi beritahu senang, kunci je buat amalah dengan isteri-isteri. Dengan isteri-isteri. dengan isteri. Kunci muamalah dengan isteri, kata Nabi SAW adalah, jadilah pemaaf. Kerana dia lebih pemaaf daripada kita. Subhanallah. Perempuan ni, kalau kita baik dengan dia, dia akan balas baik dengan kita. Lebih baik daripada yang kita buat. Isteri di rumah tu, kalau kita pandai basuh cawan, dia bukan basuhkan cawan saja untuk kita. Dia basuh pinggan, dia basuh baju, dia basuh rumah. Maksud dia balas kebaikan kecil kita tu. Sampai ada setengah ulama sebut dalam kitab, isteri berkhidmat kepada rumah itu kerana kebaikan kecil suami. Kebaikan kecil suami. Tapi kalau tidak ada kebaikan kecil tu, maka hiruk pikuklah rumah tu kerana isteri tak pernah tengok kebaikan suami. Itu sebahagian karakter wanita. Kata ulama, sebenarnya perempuan tu memang nature dia adalah khidmat. Dia suka khidmat. Nature seorang isteri atau seorang perempuan tu memang khidmat. Waktu jadi anak memang berkhidmat pada parent. Waktu jadi isteri berkhidmat pada keluarga pula, kepada suami dan anak-anak. Memang nature seorang isteri tu adalah, seorang perempuan tu adalah berkhidmat. Tapi kebaikan dia tu hanya dirasai oleh orang yang berkhidmat kepada dia. Kebaikan isteri tu hanya dirasai oleh orang yang berkhidmat kepada dia. Maksudnya dia berkhidmat bukan jadi hamba isteri, bukan. Tapi menzahirkan kebaikan. Subhanallah. Tengoklah kalau suami pandai bagi ceramah kat rumah, isteri tu lagi pandai bagi ceramah pada suami tu. Kan? Suami tu cerita tentang syurga je. Isteri tu dengan neraka-neraka, dia cerita pandai lagi ceramah. Maksudnya kalau laki bagi sikit, dia boleh bagi banyak. Kalau suami masak sehari, dalam sebulan, isteri tu boleh masak setahun. Tu contoh. Kan banyak cerita tu. Sampai ada ungkapan, isteri kalau tengok di Facebook tu kata, abang buat sekali je. Nak tengok. Lepas tu saya buat. Nak tengok sekali tu yang susah tu. Sebab lelaki kan memang malas, kan? Kalau buka baju pun ikut dan je kan. Memang susah lah nak tengok kebaikan isteri pada ni. Tapi biasanya isteri akan dengan penuh kasih sayang. Sampai Syekh kita sebut. Syekh kata, isteri ni, anak pertama dia lah, suami dia tu lah. Kan? Dia selalu tengok suami dia tu macam budak-budak kan. Kata nak jadi imam. Tapi ini dah jadi makmum, masih aku je suruh kan. Bang semayang, bang ngaji, bang kan. Isteri. Nanti bila anak-anak semua dah besar, dah keluar, tadi tu awal tu jadi anak sulung, nanti semua anak-anak dah besar, dah keluar rumah, suami tu jadi anak bongsu lah, kan? Jadi anak bongsu. Semua nak kena suap kan. Nak kena ambil pinggan, nak kena ambil cawan, tu nak makan nak kena hidang, nak kena layan. Sikit-sikit merajuk, kalau tak betul gaya merajuk, cepat merajuk. Sampai anak tanya, abah tu kenapa? Mak pun tak tahu, merajuk saja ayah tu. Kan? Maksudnya memang isteri tu sebenarnya malaikat lah, kan? Cuma kadang-kadang malaikat mulut dia tu banyak sikit lah. Tapi itulah isteri, kan? Yang mana ramai ahli syurga nanti masuk syurga kerana bersabar dengan isteri dia. Sampai Syekh kita sebut, akhirat nanti ramai orang tak sangka-sangka masuk syurga. Tak sangka masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa kebaikan yang dia buat. Ketika dibentangkan, apa? Ya Allah, punca aku masuk syurga. Sebab bersabar dengan isteri. Sebab bersabar dengan isteri. Alhamdulillah lah kan. Bersabar dengan bising-bising isteri punya bebel-bebel tu, dapat syurga, berbaloi lah juga. Tapi penting sabarlah. Dan kata ulama, pengecutlah seorang lelaki yang merendah-rendahkan isteri dia. Sepatutnya isteri yang bebel-bebel tu diam saja, dengar saja macam dengar muzik.
ataupun dengar radio. Kan dengar radio kan sambil tertidur kan. Biar dia cakap seorang-seorang. Sebab dia cakap tu rehat. Rehat bagi dia. Letih bagi kita lah. Tapi letih bagi kita pun kalau kita kan pandai buat tutup telinga, kan. Jadi dia bahagia, kita pun bahagia. Mudah begitu. Jauh sangat saya pergi. Tajuk dia cerita parent, macam mana boleh bagi suami isteri pula. Bolehlah tu, kan. Maksudnya khidmat kepada suami. Suami mengajar isteri, isteri membentuk keluarga. Begitu, tunjangnya begitu. Penutup di sini saya sebut anak yang soleh, selalu berbakti terhadap orang tuanya ketika masih hidup dan selalu berdoa untuk mereka apabila mereka telah mati. Itu kebaikan anak. Itulah kebaikan dunianya. Kebaikan akhiratnya lebih lagi lah. Maksudnya bagi seorang anak, ya Ustaz, betul Ustaz. Kan kita dengar radio enjoy. Apa saya cakap tadi kan. Kebaikan parent ni, kebaikan ganjaran parent dunia lah ketika dapat melahirkan anak yang soleh, pahalanya berterusan. Nabi kata 3 amalan yang semua amalan anak Adam akan terputus setelah dia meninggal dunia kecuali 3. Apa dia? Ilmu yang dimanfaatkan, kemudian sedekah jariah yang terus berjalan, pahalanya sebab manfaatnya berjalan terus, seperti wakaf. Dan yang ketiga adalah doa anak soleh. Doa anak soleh ni maksud kebaikan anak soleh. Maksudnya anak soleh ni menjadi sebab parent tu dalam kubur dapat pahala je. Tu passive income. Itu kebahagiaan ketika orang lain mengharapkan rahmat dari Allah dengan doa orang lain. Parent yang ada anak soleh ni berbahagia. Sebab dia tenang dengan rahmat Allah. Dia just tunggu je masuk rahmat. Jadi orang lain tu mungkin kuburnya menghimpit-himpit dia orang masing-masing. Tapi kubur orang yang ada anak soleh ni sentiasa lapang sebab doa anak dia. Kita patut fikir jauh ke depan, tuan-tuan. Kita terpaksa, kita ni kena fikir macam mana kehidupan kita dikubur dengan akhirat. Itu cara hidup kita. Kita jangan fikir semata-mata dunia. Kebahagiaan dunia, kalau semata-mata dunia, akhirat tak ada, ataupun dikubur, masuk di barzah dengan akhirat tak ada, itu kerugian. Sebab ia terhenti. Mana ada keuntungan kalau ianya sekadar beberapa tempoh, itu bukan satu yang menguntungkan. Kita nak untung biar setelah bersusah payah, berterusan, tak putus-putus. Jadi orang yang hidup di dunia kena ada minda, macam mana nak ada passive income di kubur dan di akhirat tu. Jadi dia patut buat banyak mesin passive income tu, mesin pahala tu. Antaranya adalah anak. Sebab tu kata ulama, bagi orang yang baru kahwin, niat kahwin tu lah untuk lahirkan anak soleh. Supaya ketika berlaku hubungan suami isteri tu, niat tu terpasak. Semoga lahir pada hubungan ini adalah anak soleh. Sampai ulama kata, memang tujuan kahwin tu dapat anak soleh. Supaya mati nanti ada ganjaran dia, ada tiang dia untuk kita bersandar. Anak soleh. Subhanallah. Jadi kalau dah lama kahwin, tak sempat nak niat, kahwin barulah kan. Kahwin baru. Dapatkan anak soleh. Kalau sempat lah, kalau diberi izin. Kalau tak diberi izin, nak buat macam mana? Carilah anak-anak orang lain jadikan anak kita kan. Dapat menantu soleh, okey lah tu. Kemudian ibu bapa adalah anak kunci syurga. Ini pula, ibu bapa adalah anak kunci syurga. Jadi, anak kunci syurga kepada ibu bapa adalah kunci syurga kepada anak-anak. Begitu. Saling bantu-bantu. Maka hendaklah kita jaga anak kunci kita masing-masing dan jangan sampai kita sia-siakan. Sebab tu siapa yang mensia-siakan peluang ini, sebenarnya dia sedang menutup pintu dia ke syurga. Jadi kita patut pandang ibu bapa kita sebagai satu perkara yang bernilai dan kita patut pandang anak kita sebagai satu yang bernilai. Perkara tu mencabar, tapi itu harapan kita. Sama-sama kita doa, semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita, bagi kebantuan kepada kita untuk jadi anak soleh, jadi ibu bapa yang soleh, insya-Allah. Amin. Kalau ada soalan boleh tulis pada bahagian komen ataupun boleh bagi pada Ustaz Fahmi, nanti Ustaz Fahmi forward pada saya. Ada satu soalan di sini, boleh ke lepas beramal baru kita berniat baik dengan amal kita tu? Boleh, tak masalah. Ada setengah ulama cuma yang sebaiknya kita buat dengan amal lah. Buat biar dengan tujuan yang baik. Buat sebab ada niat baik baru buat baik kan.
Tapi kalau dah terbuat dulu perkara yang baik, baru niat yang baik-baik pun boleh juga. Tidak ada masalah. Tapi mungkin amal tu dalam keadaan tidak bersemangat lah. Kan? Sebab berbeza amal yang dilakukan dengan niat. Amal dilakukan dengan semangat. Tapi kalau amal dilakukan tanpa niat, itu dilakukan kerana sambil-sambil lewa saja. Kan? Nak buat baik pun buat sekadar-sekadar aja kan. Macam mana nak jadi amal yang sempurna? Jadi amal sempurna tu bermula dengan niat tersebut. Boleh? Dengan ke dengar? Dengan lah. Dengan. Okay. Wallahu'alam. Nak sambung hadis kedua pun dah dekat sejam ni. Tak apa, kita saya tutup dengan doa. Tuan-tuan jangan tinggal doa dengan pesanan doa lah maksudnya. Jangan tinggal doa untuk khidmat pada ibu bapa. Kalau kita tak mampu beri duit, bagi tenaga. Kalau tak mampu bagi tenaga, bagilah masa untuk berdoa kepada ibu bapa. Kerana itu kebaikan. Contoh antara doa yang patut kita baca setiap hari adalah Allahumma Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa tu jangan tinggal, doa ibu bapa. Kalau kita doa, kita minta ya Allah ampunkan dosa aku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merahmati aku. Begitu. Yang keduanya kata ulama, jangan tinggal selawat. Jangan tinggal selawat. Selawat juga adalah kebaikan daripada seorang anak kepada seorang ibu bapa, kepada ibu bapa. Ada ulama sebut setiap kali seseorang berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim, malaikat akan mendoakan dia. Malaikat doakan dia itu dengan sebut nama penuh. Muhammad Husni bin Zainal Abidin telah semoga Allah Ta'ala merahmati kamu berdua. Begitu. Masya Allah. Ada riwayat kata dengan nama ibunya juga. Dia sebut nama dia, bin pada ayah dia dan ibunya juga. Subhanallah. Maksudnya berselawat itu kebaikan daripada anak kepada parent. Jadi jangan tinggal selawat. Selawat ni sambil-sambil je boleh buat kan. Jadi banyakkan selawat. Dan kata ulama, pandanglah wajah ibu bapa. Kalaupun tidak ada ayat untuk berbicara dengan mereka, pandanglah wajah mereka dengan pandangan rahmat. Kerana di situ ada pahala. Di situ ada pahala. Selain daripada melihat Kaabah dapat pahala, melihat Al-Quran dapat pahala, melihat wajah ibu bapa juga dapat pahala dengan pandangan rahmat lah. Kalau kita tengok depan-depan mak bapak kita kan, dia kata kau dah kenapa kan? Tiba-tiba memandang macam ni kan. Risau pula dia kan, buang terbiat. Jadi kita pun boleh, kita ambil peluang tengok daripada jauh lah kan. Sambil dia masak-masak ke kat dapur. Kalau musim PKP ni, buatlah live Zoom ke, WhatsApp call ke kan, pandang wajah. Kalau tak ada data nak call, tengok gambar wajah mereka tu, tengok. Itu pun boleh mendapat bahagian daripada kasih sayang rahmat Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat tadilah. Boleh. Wallahu'alam, itu sajalah. Rasa macam tak ada soalan ni. Tak ada soalan, jadi kita tangguhlah dekat sini dulu. Kita jumpa minggu depan, insya-Allah. Dalam pukul 5.30 nanti ada kapsul 15 minit. Kapsul 15 minit kita bahas, kita sembang-sembang santai pasal Asmaul Husna. Jadi kalau ada yang berkelapangan, boleh dengarlah dalam pukul 5.30, insya-Allah. Jadi kalau tak ada soalan, kita tangguh di sini. Terima kasih kerana mendengar. Maaf atas salah silap, kekurangan. Moga panjang umur, jumpa lagi insya-Allah. Lama tak jumpa staf Memetik kan. Terima kasih kerana mendengar. Saya doakan semua staf Memetik dan juga semua pendengar daripada page Kubat Center ni dirahmati Allah SWT. Moga kita semua berada rahmat Allah Ta'ala dunia akhirat.
Amin. Tutup dengan tasbih kafar surah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.